Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bin nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Maksudnya, masalah tidak seperti apa yang mereka anggap dan tidak pula seperti yang mereka katakan bahawa Al-Quran itu hanya cerita-cerita orang-orang terdahulu semata-mata, tetapi ia merupakan firman Allah Subhanahu wa taala sekaligus wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang menutup hati mereka dari keimanan adalah noda hitam yang telah memenuhi hati mereka kerana banyaknya dosa dan kesalahan. Ibnu Jarir At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah rahimahumullahu taala telah meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, innal abda idza aznaba dhanban kanat nuqtatun sauda fi qalbihi fa in taba minha suqila qalbuhu wa in zada zadat. Sesungguhnya jika seorang hamba melakukan suatu perbuatan dosa, maka akan muncul di dalam hatinya satu noda hitam. Jika dia bertaubat dari perbuatan itu, maka hatinya akan menjadi jernih. Tetapi jika dia menambah perbuatan itu, maka akan bertambah pula noda itu. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu yang menutup hati mereka. Noda hitam itu adalah tumpukan dosa atas dosa sehingga menutupi seluruh hati yang akhirnya membuat hati itu mati. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum ma'ar rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Rabb mereka. Maksudnya pada hari kiamat kelak mereka mempunyai satu kedudukan dan menempati tempat sijin. Kemudian dengan itu pula pada hari kiamat kelak mereka akan terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala pencipta mereka. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa di dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahawa orang-orang mukminin itu dapat melihat Allah pada hari itu. Apa yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dalam puncak kebaikan, itulah penggunaan dalil dengan pemahaman ayat ini. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin itu, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Rabbnya lah mereka melihat. Dan sebagaimana dalil itu telah ditunjukkan oleh beberapa hadis sahih lagi mutawatir mengenai penglihatan orang-orang mukmin terhadap Rabb mereka di alam akhirat kelak, iaitu penglihatan dengan pandangan mata di hari kiamat dan di taman-taman syurga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, summa innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Maksudnya selain mereka diharamkan melihat Rabb yang Maha Pemurah, mereka juga termasuk dalam penghuni neraka. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu selalu dustakan. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala
kita dapat hadir bersama-sama pengajian tafsir ataupun tadabbur, menghayati daripada isi kandungan Al-Quran yang mana ianya diturunkan agar supaya kita dapat mengambil manfaat, kita dapat menjadikan ianya sebagai petunjuk untuk menjalankan kehidupan kita di dunia ini sehingga kita mendapat kejayaan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. La ilaha illallah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ayat ini menegaskan ataupun mengatakan tentang apa yang disebutkan ayat sebelum tadi, iaitu idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, iaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran mengatakan bahawa Al-Quran ataupun kalam-kalam yang diturunkan, wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan cerita-cerita dongeng, asatir awwalin, daripada orang yang terdahulu. Dan ini merupakan satu kenyataan yang tidak berdalil. Akan tetapi perkataan yang tidak berdalil, yang tidak ada sokongan, yang tidak ada bukti-bukti, tak ada fakta-fakta, dijadikan oleh orang-orang kafir ini sebagai satu asas untuk memulakan perdebatan mereka kepada pesuruh-pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'tabar bihi wala huwa hujjah, iaitu perkataan, pandangan-pandangan yang tidak boleh diambil pakai, apatah lagi untuk nak dijadikan hujjah. Maka orang-orang yang sejalan pemikirannya dengan orang-orang seperti ini, iaitu daripada zaman permulaan Islam ataupun daripada zaman permulaan para nabi dihantar. Bahkan setiap para nabi dan rasul apabila diutuskan kepada umat mereka, mengajak mereka kepada kebenaran, maka mereka akan mengatakan bahawa ini merupakan satu sihir, ataupun mereka akan mengatakan kepada para nabi pilihan Allah sebagai orang yang waliyadzubillah gila. Ini pendapat umum keseluruhan daripada orang-orang kafir yang mana tidak boleh diambil pakai. Sedangkan kalau kita melihat bahawa orang-orang para nabi, para rasul, mereka lah orang yang paling jauh daripada melakukan sihir ataupun mengamalkan sihir. Mereka ni adalah orang-orang yang jauh sekali daripada nak digelar sebagai orang gila, kerana mereka merupakan orang yang paling cerdik, orang yang paling pandai, sesuai dengan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana mengatakan bahawa salah satu daripada sifat wajib para nabi adalah ahlul fatanah. Mereka ini merupakan orang-orang yang bijaksana, sehingga mereka, dengan kebijaksanaan mereka itu, mereka mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebijaksanaan mereka itu, mereka membawa bukti-bukti tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi musuh-musuh Islam ataupun orang-orang yang ingin mendustakan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak ada jalan lain kecuali untuk menggunakan perkataan-perkataan yang seperti ini untuk kononnya mendustakan para nabi. Begitu juga berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila tiba musim haji, maka orang-orang musyrikin ini akan kumpulkan orang-orang mereka, ahli khidmat mereka ini, untuk melakukan dakwah. Apa dakwah mereka? Mereka akan menunggu di pinggiran kota Makkah ataupun di pintu masuk kota Makkah dan mengatakan, mengkhabarkan, memberitahu kepada orang-orang yang baru, yang orang yang berada di dalam Makkah yang ingin masuk ke dalam kota Makkah, dengan mengatakan bahawa syuf, ada satu orang ni yang mendakwa bahawa dia seorang nabi, dia ni apa? Dia pendusta, ataupun dia ni orang yang tidak betul, atau waliyadzubillah, ataupun dia ni orang yang mengamalkan daripada sihir dan sebagainya. Tapi kalau nak diikutkan, yakni hatta perkataan mana yang nak diletakkan ataupun laqab mana yang nak diletakkan kepada Rasulullah pun mereka tak tahu nak guna yang mana satu. Nak guna yang sihir ke, nak guna yang majnun ke, nak guna yang syair ke, nak guna yang pendusta ke. Ya, ini mereka tahu ini merupakan ciptaan semata-mata daripada pihak mereka dan tidak berdalil. Mereka dalam hati mengetahui bahawa apa yang mereka katakan itu tidak benar berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekadar untuk membawa manusia
mengalih perhatian manusia itu daripada beriman ataupun mendengar daripada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mengelakkan mereka daripada beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak dikatakan Rasulullah ini ahli syair, yang mana mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak belajar seperti mana mereka belajar, ataupun tidak menulis seperti mana mereka menulis, dan mereka tahu mukjizatnya Al-Quran ini tidak seperti ini bukan perkataan yang boleh dibuat-buat. Al-Quran ini bukanlah keindahan syair-syair Al-Quran ataupun susunan-susunan ayat-ayat Al-Quran ataupun sastra yang terdapat di dalam Al-Quran ini. Mereka mengetahui bahawa mereka tak mampu untuk membawa sepertinya. Bahkan dicabar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa beberapa surah seperti Al-Quran, tidak mampu. Kemudian dicabar dengan 3 surah, tidak mampu. Kemudian dicabar dengan 1 surah pun mereka tidak mampu untuk membawa. Maka mereka tahu, walau mereka mengatakan bahawa oh ini syair dan sebagainya, akan tetapi mereka tahu ini merupakan lebih mulia daripada syair-syair Arab, yang mereka ini bangga dengan syair-syair Arab. Bahkan sebahagian daripada mereka menghafal banyak daripada syair-syair Arab tersebut. Kalau mereka nak mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang waliyadzubillah yang gila, akan tetapi semuanya mengetahui keindahan budi pekertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelembutan Rasulullah dalam budi bicaranya. Begitu juga betapa tertibnya Rasulullah dalam pergerakan baginda, betapa tersusunnya perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, betapa pandangan wajah ataupun pandangan mata itu juga yang datang dari Rasulullah itu penuh dengan tertib, penuh dengan adab, penuh dengan sifat-sifat yang mulia daripada sifat-sifat malu dan sebagainya. Maka mereka sendiri apabila mengatakan kepada Rasulullah itu ataupun melakapkan, mengenakan nama ataupun meletakkan nama panggilan kepada Rasulullah itu sebagai seorang yang majnun, yakni mereka tahu, yakni mereka merasakan kejanggalan untuk memanggil seorang yang mempunyai budi pekerti yang mulia itu dengan perkataan majnun. La ilaha illallah. Naam. Kalau mereka nak mengatakan Rasulullah itu adalah kadzab, seorang yang pendusta, mereka tahu bahawa perkataan Rasulullah itu tidak pernah berdusta sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Begitu juga wahai Rasulullah, yakni Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap para nabi yang datang sebelum Rasulullah, yakni apabila tidak disukai, iaitu umat-umat mereka akan mengatakan mereka ini sama ada ahli sihir ataupun orang yang gila. La ilaha illallah. Akan tetapi waliyadzubillah sekarang ni sebahagian daripada orang-orang Islam ataupun pada asal usulnya mereka itu Islam, akan tetapi mereka mengambil daripada pendapat-pendapat orang-orang yang bukan Islam. Mereka mengambil pendapat-pendapat daripada orang Islam, sedangkan mereka mempunyai kalamullah. Mereka itu mempunyai kalamullah yang agung. Mereka mempunyai kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka ambil daripada pendapat-pendapat orang-orang yang bukan kafir. Pendapat-pendapat orang bukan Islam, yang mana pendapat-pendapat orang-orang yang bukan Islam ni seperti mana sebagai contoh, yakni mereka mengambil daripada pendapat-pendapat yakni manusia ini bukan diciptakan daripada tanah ataupun bukan berasal daripada Nabi Adam, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perkara tersebut di dalam Al-Quran dan menceritakan tentang perkara tersebut pada lidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita mengambil rujukan daripada orang yang bukan Islam, orang yang tidak beriman kepada Allah. Yakni kita perlu menyemak balik kembali di manakah kita mengambil rujukan-rujukan ilmu-ilmu dan maklumat-maklumat yang kita ambil. Adakah ini daripada Allah dan Rasul ataupun daripada selainnya? Walhasil, orang-orang kafir yang mampu untuk mereka mengatakan bahawa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang pendusta, walaupun mereka tahu daripada nabi kecil sehingga nabi besar tidak pernah mereka mendapati bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pendusta. Mungkin paling dekat yang boleh mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tukang sihir, yang mana tukang sihir yang memisahkan di antara ayah dan anak. Kerana adanya agama Islam, maka terpecah
hubungan di antara ayah dan anak apabila mereka tidak berada dalam satu agama. La ilaha illallah. Banyaknya mereka memberi peringatan kepada orang-orang yang datang ke kota Makkah, bahkan hatta kepada orang-orang yang duduk di dalam kota Makkah, sehingga sebahagian daripada mereka apabila nak bertawaf di Kaabah ataupun ingin melakukan apa-apa ibadah mengikut kepercayaan mereka itu, mereka akan menutup mata mereka ataupun meletakkan daripada cotton bud di dalam telinga mereka agar supaya mereka tidak mendengar daripada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Mereka tidak agar supaya mereka tidak mendengar Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Naam. Akan tetapi terkadang rancangan-rancangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir ini mendatangkan maslahah, mendatangkan manfaat kepada orang-orang Islam. Sebagai contoh, tadi kita cakap sebelum orang-orang kafir ataupun sebelum orang-orang masuk ke dalam kota Makkah, mereka dah tunggu di kota-kota ataupun pintu masuk kota Makkah. Jadi mereka memberitahu tentang Nabi Muhammad sehingga timbul kegairahan untuk mengetahui tentang Nabi Muhammad dan tentang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada awalnya mereka nak mengelak manusia daripada mendekati Nabi Muhammad dengan diberikan peringatan, bahkan peringatan itu membawa manfaat sehingga mereka itu masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Kerana apa yang dikehendaki oleh Allah untuk menzahirkan agamanya, itulah yang akan terjadi walaupun tidak disukai oleh orang-orang musyrikin. La ilaha illallah. Sehingga disebutkan sebahagian daripada sahabat Nabi, salah satu sebab mereka masuk Islam adalah pada awalnya sewaktu mereka nak bertawaf, yakni mereka letakkan cotton bud di telinga mereka. Akan tetapi apabila mereka melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajah yang mulia, wajah yang mana tidak bukan wajah orang yang berdusta, bukan wajah orang yang mengamalkan sihir dan sebagainya, maka mereka mengatakan, aku ni orang yang mengetahui, aku ni orang yang berakal, jadi apa salahnya aku mendengar? Kalau ini masuk akal, aku boleh terima. Kalau ini tak masuk akal, seperti apa yang dikatakan oleh mereka, ini perkataan daripada ahli sihir dan sebagainya, yang mana aku juga mengetahui daripada sihir, maka aku akan menolak kalau betul ini merupakan satu perkara yang salah. Maka apabila mereka mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepada Rasulullah ataupun bertanya, wahai Muhammad, apa yang kamu bawa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa aku membawa kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, agar naik saksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan aku merupakan pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Aku mengajak manusia untuk menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan mana-mana makhluknya ataupun dengan apa-apa perkara pun. Aku mengajak manusia untuk meninggalkan syirik dan meninggalkan kezaliman kepada manusia. Kemudian mereka bertanya, madza indak, apa yang lagi yang kamu bawa daripada Tuhan kamu ataupun yang kamu diberikan kepada kamu? Maka Nabi SAW membaca sebahagian daripada ayat Al-Quran, yang mana apabila dibaca daripada ayat Al-Quran tersebut, maka tergeraklah hati mereka, menjadi lembutlah hati mereka apabila mendengar sesuatu perkara yang tidak pernah mereka dengar, keindahan seperti mana keindahan Al-Quranul Karim, yang mana pasti, iaitu mereka meyakini bahawa ini bukanlah perkataan tukang sihir, bukanlah perkataan ahli nujum ataupun perkataan orang-orang yang mengamalkan sihir, sehingga mereka mengatakan, umdud yadaka ya Muhammad, yakni berikan aku tangan kamu wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadun Rasulullah. Yang mana pada mulanya sehingga meletakkan yakni kapas di telinga mereka agar supaya tidak ingin mendengar apa yang keluar daripada lidah Nabi Muhammad dan daripada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad daripada Al-Quran. Akhirnya mereka beriman di tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehendak ataupun perancangan orang-orang kafir, orang-orang yang ingin menentang Islam, adalah satu perancangan, akan tetapi perancangan Allah yakni dapat memberi kemenangan daripada ataupun lebih kuat daripada apa yang mereka rancang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, yahdillahu linurihi man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mana-mana
manusia itu kepada cahaya yang kepada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa yang mereka sangkakan itu adalah salah. Kalla bal, bahkan mereka mendustakan daripada hari-hari akhirat, mereka mendustakan daripada kalam-kalam Allah itu adalah kerana kekotoran, kegelapan daripada dosa-dosa dan maksiat dan kesalahan yang mereka lakukan itu telah menutup hati mereka daripada melihat akan kebenaran. Walaupun kebenaran itu jelas, walaupun kebenaran itu nyata, akan tetapi disebabkan kotoran yang ada di dalam hati mereka itu telah menghalang mereka daripada melihat akan kebenaran, walaupun mereka dapat rasakan kebenaran itu dalam hati mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran berkenaan dengan perkara ini, qad na'lamu annahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Kami mengetahui wahai Muhammad, sesungguhnya perkara-perkara yang mereka lakukan mengatakan terhadap kamu itu menyedihkan kamu. Fa innahum la yukadzibuna. Ketahuilah wahai Muhammad, pada hakikatnya mereka itu tidak mendustakan kamu. Iaitu mereka mengetahui akan kebenaran, walakinnadh zalimina biayatillahi yajhadun. Akan tetapi orang-orang zalim itu pada hakikatnya mereka mendustakan, mereka menolak daripada ayat-ayat, iaitu bukti-bukti yang nyata yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu apa yang datang daripada Allah itu benar. Mereka tahu Rasulullah itu bercakap benar. Mereka tahu akhlak Rasulullah itu baik. Akan tetapi kerana kedegilan, kerana tidak ingin menerima akan kebenaran daripada orang lain, sehingga mereka itu iaitu menolak daripada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum la yukadzibuna. Sesungguhnya wahai Muhammad, mereka itu bukan mendustakan kamu. Mereka tahu kamu itu benar, apa yang kamu cakap itu benar. Akan tetapi mereka degil, mereka angkuh, iaitu tidak ingin menerima daripada kebenaran. Sehingga disebutkan tentang Abu Jahal sewaktu beliau nak mati ataupun nak meninggal dunia, beberapa orang-orang pembesar kafir Quraisy telah mendatangi daripada Abu Jahal sebelum mereka berangkat menghadiri Ghazwatu Badr, iaitu menghadiri daripada peperangan Badar. Maka Abu Jahal didatangi oleh pembesar-pembesar Quraisy dan dikatakan kepadanya, wahai Abu Jahal, iaitu di antara aku dengan kamu, iaitu kita cakap secara sembunyi-sembunyi, one to one, apa pendapat kamu tentang Muhammad dan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Jahal mengatakan, adapun Muhammad itu, dia adalah orang yang benar dan kita tidak pernah mendapati bahawa Muhammad itu pernah berdusta. Ni yang cakap siapa? Abu Jahal. Mereka tahu, mereka membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Mereka tahu apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu benar. Maka pembesar-pembesar Quraisy ni mengatakan, ajib, yakni kif, yakni bagaimana engkau tahu bahawa dia itu benar, akan tetapi engkau iaitu menzaliminya, kamu menentangnya. Maka Abu Jahal mengatakan, kunna bani Abdiddar, kami ni daripada keluarga Abdiddar, yakni orang-orang Arab ataupun orang Quraisy ni, mereka ni banyak keluarga. Jadi yang Nabi Muhammad daripada Bani Hashim, Abu Jahal daripada Bani Abdiddar, yakni mereka ni mempunyai pangkat ataupun mereka itu orang-orang yang memimpin daripada orang-orang Quraisy, mempunyai nama, ada status di kalangan mereka. Maka Abu Jahal mengatakan, yakni mereka memberi makan kepada orang-orang yang datang ke kota Makkah, kami juga memberi makan kepada orang-orang yang datang ke kota Makkah. Mereka memberi minum kepada hujjaj, orang-orang yang mendatangi daripada kota Makkah, kami juga memberi minum. Mereka memberi makan dan minum, kami juga memberi makan dan minum. Mereka diberikan tugasan yang khusus, iaitu siqayah, memberi minum kepada orang-orang yang mendatangi daripada kota Makkah. Kami diberikan tanggungjawab rifadah ataupun memberi pertolongan kepada orang-orang yang musafir ke kota Makkah. Maka sekarang ni Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan seorang nabi dari kalangan mereka, iaitu Banu Hashim. Jadi dari mana kami nak bawa seorang nabi daripada kalangan kami? Nak mengatakan bahawa yakni diorang ni seakan-akan berlumba-lumba, yakni aku nak tunjuk aku ni ada kehebatan, yang ni ada kelebihan dan sebagainya. Maka sekarang ni tiba-tiba Nabi Muhammad muncul di kalangan Banu Hashim
mengatakan bahawa beliau itu adalah Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa di kalangan kami ni nak yang mengaku sebagai seorang Nabi, jadi nak tak nak kami terpaksa untuk mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama syai' illa nukadzib lama an namut. Yani maka aku tidak ada pilihan lain kecuali untuk mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kami meninggal dunia. Yani mereka mengetahui akan kebenaran, akan tetapi kedegilan, tidak mahu kalah, yani bangga dengan kabilah dan sebagainya, sehingga mereka tidak ingin menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seperti apa yang dikatakan oleh Ummahatil Mukminin, salah satu daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Yakni beliau mengatakan bahawa pada malam ayah dan pakcikku keluar berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ayahnya merupakan ketua orang Yahudi dan pakciknya merupakan salah seorang daripada ulama besar orang-orang Yahudi. Maka mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apabila mereka kembali, pakciknya bertanya kepada ayahnya, iaitu Safiyah, kepada ayah Safiyah dengan mengatakan, "Syuf, ya ini apa pendapat kamu tentang lelaki tersebut, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka berkata ayah Safiyah bertanya kepada saudaranya, iaitu pakcik Safiyah, dengan mengatakan, maka pakciknya mengatakan, dialah orang yang disebutkan di dalam kitab kita. Apa yang diberi berita gembira oleh Nabi Musa tentang kedatangan seorang Nabi, sifat-sifatnya semuanya terdapat, sifat-sifat yang disebutkan di dalam kitab kita Taurah itu terdapat dalam dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakciknya mengatakan kepada ayah Safiyah, ya ini apa yang kamu ingin lakukan kepada dia sekarang? Ini apa pendapat kita? Apakah keputusan kita? Apa yang perlu kita lakukan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka berkata ayah Safiyah itu, kami akan memusuhinya sehingga kami mati. Itu enggan menerima kebenaran daripada Nabi Muhammad, walaupun mereka meyakini bahawa Nabi Muhammad itu adalah Nabi utusan Allah. Mereka melihat sendiri sifat-sifat tanda-tanda kenabian yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka enggan untuk menyerahkan kekayaan ataupun kuasa kepimpinan yang mereka pegang. Takut mereka akan hilang kepimpinan yang ada pada mereka pada waktu itu, yakni sebagai ketua pembesar daripada orang-orang Yahudi. Tak nak kehilangan daripada harta, tak nak kehilangan daripada pangkat, menyebabkan mereka enggan, degil, tidak mahu menerima daripada kebenaran dan tidak ingin tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaupun mereka memeluk agama Islam, yakni pasti mereka akan mendapatkan kekayaan di dunia, keuntungan di dunia. Bahkan Nabi tidak akan mengambil daripada kepimpinan mereka, akan masih lagi diberikan kepada mereka, tapi mereka enggan. Waliyadzubillah, mereka memilih daripada siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti daripada mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi disebabkan kedegilan mereka, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Jadi disebabkan kegelapan hati mereka, dosa-dosa ataupun tumpuk-tumpuk hitam yang berada di hati mereka itu menyebabkan mereka terhijab, mereka terhalang daripada Tuhan mereka. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Mereka terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, terhijab daripada melihat kebenaran, melihat cahaya keimanan Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti mereka akan terhijab, mereka akan terlindung, terhalang daripada keridaan Allah, terhalang daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terhalang daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillahi tabaraka wa taala. Maka salah satu asbab hijab, salah satu asbab seseorang itu dijauhi daripada Allah Subhanahu wa taala, dijauhi daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala adalah kerana amalan-amalan mereka yang salah, yang dilarang sehingga mendatangkan dosa. Bahkan mereka rida
untuk melakukan dosa itu secara berterusan. Sehingga kalau kita tengok pada hari ini, segala musibah yang melanda, segala ujian-ujian yang melanda ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah disebabkan dosa, disebabkan mukhalafah, iaitu mereka melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebutkan bahawa kebaikan dunia dan akhirat itu puncanya adalah ketakwaan kepada Allah dan mentaati daripada perintah Allah. Iaitu segala kebaikan di dunia dan akhirat asal usulnya datang daripada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Walau annahum amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami akan membukakan pintu keberkatan dari langit dan juga dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan daripada tanda-tanda kebenaran ataupun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna syarrad dunya wal akhirah, dan kecelakaan ataupun kemudaratan, keburukan di dunia dan akhirat itu sebab utamanya adalah dengan bermaksiat dan melanggari daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan tunjang ataupun asas keimanan kita sebagai orang Islam. Kita mengetahui, meyakini dan mengimani bahawa segala kebaikan itu asbab dia adalah dengan mentaati perintah Allah, dan segala keburukan itu asbabnya adalah kerana melanggari daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Naam, jadi mereka terhalang daripada mendekati, beriman kepada Allah dan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti disebabkan dosa. Dan kita tahu bahawa sebab-sebab seseorang itu tergelincir dalam melakukan dosa adalah kerana mereka itu lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap perkara yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala itu pada hakikatnya mendatangkan kegelapan, zulmah. Setiap perkara yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala itu menggelapkan hati seseorang. Dan apabila seseorang itu dah terbiasa dengan melakukan perkara-perkara yang melalaikannya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kegelapan demi kegelapan itu akan menitik ke dalam hatinya, sehingga lama kelamaan hatinya itu menjadi hitam legam. Bahkan akan dikunci hatinya itu daripada menerima akan kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada menerima akan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasil ila ran wa minha ila taba'. Naam. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara kita daripada melakukan perkara-perkara yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala dan akan mengakibatkan kekesalan di akhirat nanti apabila kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang melakukan dosa-dosa, orang-orang yang hati mereka itu hitam legam, gelap kerana dosa-dosa yang mereka lakukan itu, mereka diberi amaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka akan dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan terhijab daripada Allah. Ini merupakan amaran, akan tetapi amaran yang lain bentuknya daripada kebiasaan. Amaran Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau kamu melakukan dosa, kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Akan tetapi ini macam subtle punya peringatan daripada Allah dengan dikatakan, yakni kalau kamu kerana dosa-dosa yang kamu lakukan itu, kamu akan terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hakikatnya, kalau nak dibandingkan azab secara fizikal dengan azab tidak diizinkan untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala, maka azab tidak dapat mendekati kepada Allah, tidak mendapat rahmat daripada Allah, ini lebih berat azabnya daripada disiksa di dalam api neraka nanti. La ilaha illallah. Iaitu kalau kita terhijab daripada sesuatu perkara, apa-apa pun perkara itu, kita terhalang daripada mendapatkan sesuatu, apa-apa pun perkara itu, iaitu mungkin kita dapat gantinya. Mungkin kita dapat cari benda yang lain dapat mengganti daripada perkara yang kita hilang ataupun perkara yang kita tak dapat nak dapat perkara tersebut.
Mungkin kita dapat cari penyelesaian pada jalan yang lain. Akan tetapi seseorang yang terhijab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seorang yang tidak ada Allah dalam kehidupannya, mana mungkin dia nak cari ganti? Mana mungkin dia akan dapat cari pengganti apabila dia hilang akan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Allah Subhanahu Wa Taala pada hakikatnya memberikan peringatan. Syuf, kalau kamu tidak beriman kepada aku, kalau kamu bersukaria untuk melakukan dosa-dosa, yang mana dosa-dosa itu akan mendatangkan kegelapan dalam hati kamu, dan apabila hati kamu gelap, kamu akan terhijab, kamu akan terlindung daripada mendapat rahmat aku, daripada melihat kebenaran, daripada berada bersama orang-orang yang aku kasihi, maka itu merupakan azab yang berat bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. La ilaha illallah. Dan di antara orang-orang yang terhijab daripada Allah adalah orang-orang yang wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'ala an-nas yastawfun, orang yang tidak memberikan timbangan itu dengan timbangan yang sempurna, seperti yang dibahaskan dalam di awal surah tempoh hari. La ilaha illallah. Mahjubun an rabbihim, mereka ini terhijab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, terhalang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La nasiba lahum min qurbihi wala ru'yatihi, mereka tidak dapat dekat kepada Allah wala melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan daripada Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, Imam Darul Hijrah. Begitu juga disebutkan juga daripada imam kita Al-Imam Asy-Syafi'i, daripada ulama-ulama yang diagungi, yang disegani daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang hebat di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Mereka mengatakan daripada ayat ini merupakan dalil bahawa sebagaimana orang-orang yang mengkufuri, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah terhijab daripada Allah, orang-orang yang melakukan dosa terhijab daripada Allah, maka orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hijab tersebut akan diangkat, halangan, rintangan tersebut akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa idza kana al-fujjar mahjubun fa innal abrar ghairu mahjubin fahum yumatti'una bin nazar ila wajhillahil karim. Seperti mana orang-orang kafir itu terhijab, tersiksa dengan tidak dapat melihat wajah Allah, maka orang-orang yang beriman itu mendapat kenikmatan apabila melihat kepada wajah Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada perkara yang perlu kita ambil perhatian di sini, bahawa ada sebahagian daripada mereka-mereka yang bertentangan akidah mereka daripada ahlu sunnah wal jamaah. Mereka mengingkari akan hakikat melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kesalahfahaman yang telah berlaku, iaitu kerana akal fikiran mereka itu tidak mampu untuk mencerna daripada dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil As-Sunnah, sehingga pada pendapat mereka melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan berlaku kecuali seperti mana berlakunya penglihatan di atas muka bumi ini. Iaitu kita dekat atas muka bumi ini, kita tak akan dapat lihat, sebagai contoh roh itu tak akan dapat lihat oleh mata kasar. Iaitu hanya sesuatu perkara yang berjasad, yang berjisim, itu hanya dapat dilihat, ataupun perkara-perkara yang terhijab, terhalang daripada mata kasar ini, maka tak dapat dilihat, seperti perkara-perkara yang berada di belakang tembok tidak akan dilihat, ataupun apa yang dapat dilihat itu apa yang berada dalam radius mata kita itu. Itu pendapat mereka. Wa ru'ya bi ma'nal manfiyah. Maka bagi mereka, maka melihat Allah Subhanahu Wa Taala daripada cara-cara yang disebutkan tadi ini diingkari oleh mereka. Ma tasih bin nisbah lil haq, tidak di dunia dan tidak di akhirat. Maksudnya mereka mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak boleh dilihat seperti mana kita melihat di dunia. Naam. La ilaha illallah. Naam. Kita Ahlus Sunnah mengatakan bahawa seperti mana yang mereka katakan, iaitu Allah tidak dapat dilihat seperti mana kita melihat di dunia ini. Iaitu kita melihat di dunia ini apabila ada jisim, ada jasad, iaitu berada di hadapan kita dalam radius mata. Naam. Di dunia dan akhirat. Maka
kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengatakan bahawa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala ini benar seperti mana yang dikatakan oleh Allah, seperti mana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni Rasulullah mengatakan bahawa di akhirat nanti kita akan dapat melihat kepada Allah, tapi penglihatan kita kepada Allah itu mengikut apa yang dikehendaki oleh, mengikut maksud yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk di akhirat, di akhirat nanti. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innakum satarawna rabbakum, kamu sesungguhnya akan melihat kepada Tuhan kamu. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, walaupun mungkin kita tak faham cara penglihatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana penglihatan di akhirat nanti kepada Allah sesuai dengan keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini mengatakan, kalla innahum ma'ar rabbihim yawma idzil lamahjubun, yakni orang-orang kafir akan terhijab, terhalang daripada melihat Allah. Maka maksud sebaliknya daripada ayat ini adalah orang-orang yang beriman itu akan dapat melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir terhijab daripada Allah kerana Allah murka kepada mereka, maka orang-orang yang beriman itu dapat melihat kepada Allah kerana Allah redha kepada mereka. Dan daripada ilmu tafsir ataupun dalam bahasa Arab, yakni sesuatu perkataan itu tidak akan dialihkan daripada maknanya yang asal kecuali kalau ada dalil. Maka kalau kita tidak mahu menerima daripada pendapat iaitu kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, iaitu di akhirat nanti orang-orang yang beriman akan melihat kepada Allah, orang-orang yang kafir itu akan terhalang daripada melihat Allah, maka perlu ada dalil untuk mengambil makna lain selain daripada makna yang zahir tersebut. La ilaha illallah. Naam. Maka kita mengatakan kepada orang-orang yang tidak sama pendapat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana mereka mengatakan bahawa tak mungkin kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, maka kita mengatakan bahawa yakni Allah Subhanahu wa taala memang tidak dapat dilihat seperti mana kita melihat di alam dunia ini, akan tetapi kita mengimani bahawa kita akan dapat melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang dikehendaki oleh Allah, dengan cara yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi bersabda, innakum satarawna rabbakum. Kita mengisbatkan, kita mengiyakan apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan kita memikirkan ataupun kita tidak mengatakan bahawa kita akan melihat kepada Allah ini seperti mana kita melihat di dunia. Hatta di alam dunia pun, kalau kita nak tengok dekat dunia ini, kalau kita yang ini secara umumnya manusia melihat, binatang-binatang melihat, iaitu dengan mata. Yakni mata manusia melihat dengan adanya cahaya. Mata binatang kadang-kadang setengah binatang di waktu gelap boleh melihat, setengah binatang hatta dalam air yang gelap dapat melihat, wahakadha. Setengah binatang daripada jarak yang jauh dapat melihat, dapat mengesan apa yang ingin dikehendaki oleh binatang tersebut. Akan tetapi di zaman moden seperti ini, Masya Allah, kita tahu adanya CCTV. CCTV itu melihat, merakam, tapi bukan dengan mata seperti mana yang kita lihat. Bahkan ianya hanyalah cermin, mungkin ada plastik, mungkin ada software dalam telefon ke, kamera dalam telefon, kamera dalam laptop, CCTV dan sebagainya, dapat melihat, dapat merakam, bahkan dapat mendengar ataupun dapat menyampaikan suara, dapat menyampaikan gambar dengan bukan seperti mana yang kita biasa fahami daripada matanya manusia ataupun daripada telinganya manusia ataupun daripada mulut dan lidahnya manusia dalam menyampaikan suara dan bunyi. Ianya merupakan hanya besi, plastik, mungkin kaca dan software-software yang mana dapat menyampaikan daripada suara dan gambar, wahakadha. Ini baru di dunia. Apatah lagi di akhirat nanti, maka kita akan dapat melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat melihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan gadgets ataupun teknologi yang didatangkan oleh Allah itu maha hebat dan lebih sempurna. La ilaha illallah. Naam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemberian yang agung ini
khusus di akhirat. Yang ini melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya dikhususkan di akhirat nanti bagi orang-orang yang beriman, yang mana di akhirat nanti akan berubah keadaan tubuh badan manusia. Yang ini kita mengetahui bahawa di akhirat nanti apabila Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan kita daripada kubur itu, yang ini apabila kita dibangkitkan daripada kubur, walaupun tubuh badan kita ini seperti mana tubuh badan kita sewaktu kita meninggal dunia, akan tetapi the quality ataupun kehebatan ataupun yakni tubuh badan kita ini tak sama dengan tubuh badan kita sewaktu di dunia. Kerana apa? Kerana tubuh badan ini akan mampu untuk tahan daripada sama ada kenikmatan ataupun waliyadzubillah azab yang akan dikenakan Allah Subhanahu Wa Taala, baik berdiri dengan waktu yang panjang di padang mahsyar. Ini kita sebutkan bahawa 50,000 hasanah, 50,000 tahun berdiri untuk melepasi daripada satu demi satu daripada stop yang akan dilalui pada di akhirat nanti sebelum kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun sebelum orang yang akan masuk dalam syurga masuk syurga, ataupun orang yang dimasukkan ke dalam neraka ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka badan yang sama yang ini secara luarannya, akan tetapi kualiti dalamannya itu tak sama, kerana pada waktu itu keadaan akan berubah. La ilaha illallah. Nah, begitu juga penglihatan manusia. Maka penglihatan manusia itu mungkin matanya sama tapi kualitinya lain, sehingga dapat withstand, dapat bagi mereka-mereka yang diizinkan untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari tersebut, maka matanya itu diberikan kekuatan yang luar biasa sehingga dapat melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan itu apabila Nabi Musa ala nabiyina wa alaihim afdalus salatu wassalam ingin melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah mengatakan lan tahsul huna, yakni kamu tak mampu untuk melihat kepada aku di dunia. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Apabila Nabi Musa tiba di tempat yang telah dijanjikan, fakallamahu rabbuhu, maka dia berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kerana kerinduannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa tak dapat nak tahan sehingga terkeluar daripada lidahnya itu permintaan untuk melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat rindu, sangat cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kecintaan itu tidak dapat menahan, iaitu sehingga Nabi Musa tak dapat menahan kecintaan tersebut, kerinduan tersebut, sehingga dia minta untuk melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lan tarani, kamu tidak mampu untuk melihat aku, walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Akan tetapi lihatlah kamu di gunung, kalau gunung itu dapat menampung daripada cahayanya aku, maka kamu akan dapat melihat sebahagian daripada apa yang aku zahirkan pada gunung tersebut. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, maka apabila Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan sebahagian daripada cahayanya pada gunung, maka gunung itu jadi apa? Ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa, maka gunung itu pun bergegar, bergoncang sehingga Nabi Musa pingsan. Kita bagi example, nak fahamkan sedikit tentang makna tajalli. Ya, ini seperti mana kita dekat dunia ni, kita tak mampu untuk melihat cahaya, terutama cahaya matahari itu kalau kita tengok directly akan merosakkan mata. Jadi apa kita lakukan? Kita ambil baldi, letakkan air, maka daripada dalam air itu kita dapat melihat bayangannya matahari, yang mana bayangan matahari di atas permukaan air itu tidak menyakitkan mata seseorang ataupun tidak memudaratkan daripada mata seseorang. Kurang lebihnya cara nak faham tajalli ataupun penjelmaan Allah Subhanahu Wa Taala pada gunung itu, maksudnya daripada cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah izinkan untuk ianya ada pada permukaan gunung tersebut. Akan tetapi gunung tersebut tak mampu untuk menampung daripada cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ianya bergegar dan hancur. Begitu juga Nabi Musa pingsan. La ilaha illallah. Dan Nabi SAW menyebutkan sedikit sebanyak tentang makna ini, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai 70,000 hijab. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai 70,000 hijab, di antaranya dengan makhluknya, yang mana kalau dibuka satu hijab sahaja,
maka akan hancur segala perkara ini, kerana cahaya yang terlampau kuat daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala itu, maka akan menghancurkan daripada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka kekuatan untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak diberikan kepada mana makhluk. Kekuatan untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini tidak diberikan kepada mana-mana makhluk, melainkan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan satu keistimewaan, merupakan satu keagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj, apabila Nabi dijemput menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi tanpa meminta kepada Allah untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kekuatan yang ada pada diri Rasulullah untuk menahan, yakni walaupun kecintaan, kerinduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih daripada apa yang dirasai oleh Nabi Musa ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam, akan tetapi kerana kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka walaupun kecintaan, kerinduannya itu lebih kuat daripada Nabi Musa, tapi dia mampu untuk menahan daripada memohon sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu tidak memohon untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dipinta oleh Nabi Musa. La ilaha illallah. Maka disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu, diberikan kemampuan untuk bertahan, tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu perkara, iaitu daripada melihat Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi diberikan perkara tersebut tanpa diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila perkara tersebut berlaku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, ma zaghal basar wa ma tagha, yakni kekuatan penglihatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sehingga dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan bahawa sekembalinya Rasulullah daripada Isra dan Mi'raj, ia ini sudah tidak ada hijab pada matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab malam Isra dan Mi'raj itu mata Rasulullah telah diberikan kekuatan sehingga dapat melihat Allah, maka sekembalinya daripada Isra dan Mi'raj, seakan-akan ini sudah tidak ada hijab, yakni Rasulullah dapat melihat segala perkara yang berada di al-kainat, daripada al-kaun, daripada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yakni 7 petala langit, 7 petala bumi itu tidak terhijab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda dapat melihat kepada segala perkara selepas diberikan kekuatan untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan disebabkan itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berjumpa dengan Nabi Musa selepas sekembalinya daripada melihat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi melalui ataupun berjumpa dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa tanya, apa yang telah diberikan Allah kepada kamu? Maka Nabi Musa bertanya, kam faradallahu ala ummatik, apa yang telah Allah berikan kepada kamu ataupun telah fardukan ke atas umat kamu? Maka Nabi SAW menjawab, Allah telah memfardukan 50 solat. Maka Nabi Musa mengatakan, kembalilah kamu kepada Allah, minta diskaun. Irji' ila rabbak was'al at-takhfif, mintalah dikurangkan daripada tersebut, daripada bilangan tersebut. Maka Nabi SAW pun ulang alik di antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa, sehingga Nabi Musa dapat melihat cahaya yang ada pada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana cahaya tersebut apabila Allah nak jelmakan pada gunung, maka hancur gunung tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk mengambil ataupun untuk meresap daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga daripada pancaran cahayanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, Nabi Musa itu dapat mengambil daripada cahayanya Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan baca daripada beberapa ayat seterusnya di dalam surah ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, orang yang merasakan kenikmatan itu daripada kenikmatan syurga, kamu dapat melihat kenikmatan itu zahir pada wajahnya. Itu orang yang bergembira, dia berasa happy, kita dapat tengok wajahnya itu nampak happy, nampak bila dia makan benda yang sedap, nampak bila dia dapat benda yang baru, benda yang dia suka dan sebagainya, akan
akan zahir pada wajah, mirip wajahnya itu kegembiraan. Wa hakadha, orang yang dapat melihat, iaitu apa pendapat kita, kita tak boleh nak bayangkan betapa bercahayanya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekembalinya baginda daripada berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fakan thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Allah Subhanahu wa taala telah mendekatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya dan dapat melihat dan dapat bertutur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa alaihi salam seakan-akan menyuruh Nabi Muhammad untuk kembali minta kurang kepada Allah itu, seakan-akan nak tak puas nak melihat daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukan disuruh sekali dua kali untuk pergi balik berjumpa dengan Allah, tapi 9 kali. Yakni kali yang pertama 5 kali dikurangkan, kali yang kedua 5 kali, sehingga kali yang ke-9 apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi minta kurang daripada Allah Subhanahu wa taala, bila Nabi Musa kata pergi minta lagi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa khalas istahyaitu min rabbi, aku malu untuk minta kurang dah, nak minta diskaun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, amdaitu fariidati wa khaffaftu an ibadi, ini perkara yang telah aku wajibkan kepada hamba-Ku dan aku telah kurangkan bilangannya. Yakni aku telah kurangkan bilangannya kepada hamba-Ku, akan tetapi pahalanya sama. Hunna khamsun walahunna ajru khamsin. Ianya adalah 5 kefarduan setiap hari, akan tetapi mereka mendapat pahala fardu 50 kali sehari. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. La ilaha illallah. Maka orang-orang maka berbanggalah ataupun berjayalah seseorang itu apabila dia dapat melihat kepada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, wailul liman lam yarani yaumal qiyamah, wahai Aisyah, ini celakalah, kehancuranlah bagi mereka-mereka yang tidak dapat melihat kepada wajahku pada hari kiamat kelak. Dan ini merupakan salah satu daripada tujuan utama mata kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kita mata bukan untuk melihat daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita mata bukan untuk kita memandang rendah kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kita memandang hina kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata ini atas tujuan yang sangat tinggi, atas tujuan yang sangat agung, iaitu untuk melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, adalah untuk kita melihat kepada wajah orang-orang salih di dunia, yang mana dengan keberkatan kita menjaga penglihatan kita ini dengan melihat kepada perkara-perkara yang diperintahkan Allah untuk kita lihat, dan kita meninggalkan daripada melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita dimuliakan, mata kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kepada wajah kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, wajah orang-orang yang di zaman ini kebanyakan daripada kekasih-kekasih Allah itu ditiraikan mereka daripada dilihat oleh orang-orang yang kurang adab mereka bersama kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dapat menjaga daripada pandangan kita ini daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menundukkan pandangan daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sering berdoa agar supaya Allah Subhanahu wa taala muliakan mata kita ini dan sediakan mata kita ini agar supaya dapat melihat kepada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berada pada bulan Rabiul Awal, kita mohon dengan keberkatan bulan Rabi ini dan dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita diberikan kekuatan untuk memelihara daripada mata ini seperti mana orang-orang salih mempunyai kekuatan untuk memelihara mata mereka, sehingga dengan usaha mereka untuk memelihara mata mereka itu, mereka dimuliakan, diizinkan Allah untuk melihat kepada wajah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan yang teragung sekali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk melihat wajah kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kita meninggal dunia. Di dunia lagi kita dapat melihat wajah Nabi Muhammad, begitu juga di akhirat kita sentiasa dapat mendampingi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan
kita berusaha sedaya upaya untuk mengenal akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini dan mengamalkan daripada sunnahnya, sehingga di akhirat nanti kita dapat diizinkan untuk bersama baginda sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qudri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه الناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.